Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kita menantikan keputusan yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia berkenaan dengan pengampunan diraja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, terbaru ini dokumen yang baru diterima amat penting untuk seluruh rakyat Malaysia dan juga pastinya dinantikan oleh Rosmah Mansor dan Najib Razak serta keluarganya, serta peminat-peminat tegar, penyokong-penyokong tegar Datuk Seri Najib Tun Razak. Daripada shahabuddin.com.net, sekali lagi, 9 September 2022, Titah Agung tentang keadilan dan pengampunan umpama air sejuk dari pergunungan. Di sebalik riuh redah ramai orang yang gairah mengenai pengampunan Najib Razak, Titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika Baginda merasmikan Kompleks Mahkamah Syariah Negeri Pahang di Kuantan Isnin lalu bolehlah diibaratkan seperti curahan air gunung ketika musim panas yang dapat menyejukkan seluruh jiwa yang sedang keresahan. Titah Baginda tiada sebarang keistimewaan atau pengecualian kepada pihak yang telah melakukan kesalahan dari segi keadilan dan perundangan. Al-Sultan Abdullah seterusnya juga turut bertitah ketegasan prinsip keadilan dalam Islam juga tidak membenarkan sebarang ketidakadilan kepada sesiapa pun termasuk pihak yang tidak disenangi. Titah Baginda, undang-undang hanya memiliki satu bahasa, satu prinsip, satu hukuman dan satu aplikasi pada sesiapa penjua Titah Baginda. Baginda turut menyatakan bahawa keadilan yang diamalkan tanpa memilih kasih berjaya mengangkat martabat Islam pada zaman Rasulullah. Baginda turut bertitah prinsip keadilan yang telus dan terbuka turut berjaya membangunkan masyarakat yang adil, saksama, makmur dan sejahtera. Titah Baginda pada perasmian tersebut. Al-Sultan Abdullah turut bertitah kuasa menghukum dan memberikan pengampunan juga tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya kerana ia bakal akan dipertanggungjawabkan pada hari kelak. Titah Baginda, jika undang-undang tidak dilaksanakan secara konsisten dan adil, pasti keadilan tidak akan tercapai kerana falsafah di sebalik penggubalan sesuatu undang-undang itu telah ternoda. Jika perkara itu berlaku, pihak yang lemah akan menjadi mangsa kepada pihak yang memiliki kuasa dan menjadi titik permulaan menghalalkan penindasan dan kezaliman di dalam sistem pemerintahan. Titah Baginda. Walaupun bertitah dalam majlis perasmian Kompleks Mahkamah Syariah dan lebih dalam konteks undang-undang Islam, Titah Baginda itu juga jika diteliti secara umum, ia amat selari dengan perkembangan semasa, khususnya dalam kes yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak sekarang ini. Dengan itu, rakyat tentu sahaja menjunjung kasih dan gembira dengan titah yang penuh makna daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong itu. Terlihat dengan jelas bahawa Baginda amat menekankan tentang prinsip keadilan dan pelaksanaan undang-undang dan juga dalam memberi pengampunan sambil mengingatkan sebarang ketidakadilan akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Meskipun begitu, dalam konteks yang berkaitan, sementara Titah Agung itu amat mudah untuk difahami mesejnya. Masih kedengaran suara-suara sumbang daripada penyokong-penyokong bekas Perdana Menteri Malaysia yang telah dipenjarakan sekarang ini, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak yang tidak puas hati dengan hukuman yang diterima oleh bekas Perdana Menteri yang amat mereka sanjungi itu. Terdengar pelbagai ancaman, antaranya untuk memecat Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob sebagai ahli UMNO dan gesaan agar ahli-ahli Parlimen UMNO segera menarik sokongan terhadap kerajaan.
Tujuan semua itu tidak lain adalah untuk mencetuskan ketidakstabilan dan huru-hara. Seterusnya diharapkan agar PRU15 diadakan dengan segera sebagai jalan penyelesaiannya. Ternampak di sini matlamat menjatuhkan kerajaan dan menukar Perdana Menteri adalah bersifat kepentingan pribadi, iaitu melepaskan seseorang dalam kadar segera daripada penjara dan bukan untuk menyelamatkan masa depan negara. Ketika ini, semua orang sudah sedar mengadakan pilihan raya bukanlah waktu yang sesuai kerana pelbagai masalah dan hambatan yang sedang menggunung menyesakkan nafas kehidupan rakyat jelata negara Malaysia. Rakyat mahu kehidupan dan makanan, bukan ingin turun mengundi serta menukar kerajaan. Dengan demikian, jika penarikan sokongan atau pemecatan kepada Perdana Menteri sekarang ini, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dilakukan oleh kluster tertentu di dalam UMNO, ada baiknya jika Agong kekal mengutamakan kestabilan dalam negara dan mengisytiharkan darurat sebagai jalan penyelesaian sementara sehingga tiba waktu yang sesuai untuk diadakan PRU15 yang dinanti-nantikan oleh semua orang, terutamanya mereka yang sangat terdesak untuk mahu ada pilihan raya ini. Agong selama ini telah terbukti memiliki kebijaksanaan dalam mendepani beberapa krisis politik dalam negara Malaysia, dan sebagaimana semua keputusan baginda disokong oleh rakyat jelata, jika dia darurat diisytiharkan juga, rakyat pastinya juga tidak berbelah bagi menyokong dan berdiri bersama baginda. Ditulis oleh Shahbuddin Hussein, 9 September tahun 2022, diterbitkan di shahbuddin.com.net. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya sebagai admin The Twin TV tetap menyokong apa juga keputusan daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, dan juga saya tetap berpegang teguh kepada kedaulatan undang-undang dan juga kepada prinsip sistem kehakiman yang telus dan tidak berat sebelah, dan juga prinsip keadilan yang tidak dikacau-kacau oleh kuasa-kuasa tertentu. Kita jumpa lagi pada berita akan datang. Bye-bye.